واجعله لنا حجتين يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syadana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time baca faham amal pada siri yang pertama dan kita ingin meneruskan dengan Quran Salat Infak pada pusingan yang kedua ini untuk terus kita istiqamah bersama Al-Quran, dan pada hari ini kita bersama Al-Fadhil Ustaz Tirmizi Ali. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah, Safas. Terima kasih. Alhamdulillah. Sihat Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus kita ya. Betul. Terus istiqamah bersama dengan rakan-rakan yang berada di studio ramai hari ini ya. Betul. Daripada rumah ngaji Pondok Ilmu Taman Perling. Masya-Allah ya. Johor. Ahlan wa sahlan kepada semua ya yang hadir daripada jauh dan juga yang daripada dekat pun ada ya, yang bersama setia, dan kita doakan Ustaz ya istiqamah dalam kita berjuang bersama Al-Quran ini untuk memahaminya. Moga-moga Allah memberkati, memudahkan urusan kita, dan sebagai tanda kesungguhan kita, harapnya Allah memberi rahmat bila sampai di akhirat nanti, salah satunya dengan amalan membaca, memahami Al-Quran ini. Mari sama-sama kita berdoa, memulakan majlis kita dengan doa para malaikat respon kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah. Subhanakala ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi zidni ilma. Kita saksikan apakah 3 ayat sinopsis bagi rancangan kita pada hari ini, iaitu daripada ayat yang ke-38 kita akan melihat kepada perintah Allah kepada orang-orang yang melanggar perintahnya untuk turun ke bumi ya, kepada makhluk-makhluk yang melanggar perintah, dan bagaimana ianya adalah sebahagian daripada grand design daripada Allah untuk kita faham dan kita menerima tawaran daripada Allah SWT untuk kembali ke syurga suatu hari nanti insya-Allah. Pada ayat yang ke-39, orang-orang kafir sebagai penghuni neraka yang kekal, sebagai satu ancaman untuk kita tidak kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan diingatkan kepada satu kaum ya. Kalau sebelum ini kita berbincang tentang satu individu bernama Adam, kali ini satu kaum yang bernama Bani Israel sebagai satu kaum yang diberikan pelbagai nikmat, dan apakah nikmat yang paling besar, itu yang kita akan lihat sama-sama pada hari ini. Mari sama-sama kita membaca 3 ayat daripada ayat 38 hingga 40 bersama Al-Fadhil Ustaz Tirmizi Ali. Silakan. Alhamdulillah, terima kasih Fadhil Ustaz Tuan Fazrul, penonton-penonton, sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasihi sekalian. Syukur pada Allah Subhanahu Taala dapat sama-sama kita bersama saat ketika ini begitu indah sekali bersama dengan Al-Quran Karim dalam program rancangan My Quran Time 2.0. Menarik, 3 ayat yang telah kita baca ataupun dengar sinopsis tadi, 38, 39 dan 40, yang ada makna-makna yang tersendiri, yang mungkin ada hubung kait, yang insya-Allah sama-sama kita akan dengar dengan teliti bacaan dan juga kupasan tadabbur daripada Al-Fadhil Ustaz Tuan Fazrul. Sebelum kita mendengar kupasan tadabbur, antara tangga-tangga untuk mencapai tadabbur sebagaimana yang selalu dikongsikan oleh Ustaz Fazrul, marilah sama-sama kita membaca dan mendengar terlebih dahulu ayat yang dilafazkan, yang dilantunkan. Mudah-mudahan betul-betul masuk dalam hati sanubari kita semua. Ayat 38 hingga 40 surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qulna ihbitu minha jami'an فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي
هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون صدق الله العظيم. Surah Al-Nazim, gitulah bacaan daripada 3 ayat yang ke-38 hingga ayat yang ke-40 daripada surah Al-Baqarah sebagai satu kesinambungan bagaimana Allah memberi khabar tentang peristiwa Nabi Adam. Sebagaimana kita maklum sebelum ini, peristiwa Nabi Adam ini paling kurang 7 kali berulang di dalam Al-Quran dan ini adalah kali pertama. Setiap kali kita bertemu dengan kisah Nabi Adam dan Iblis ini, ia membawa kepada sejarah kita sebagai umat manusia berbanding dengan istilah insan ataupun istilah annas ataupun istilah bashar. Semua ini adalah istilah-istilah berkaitan dengan manusia. Adam, insan, annas dan bashar. Tetapi bila Allah menggunakan perkataan annas, berbeza ceritanya, al-insan berbeza, bashar berbeza. Adam ini sudah pastinya ia ada kaitan dengan manusia dan sejarahnya. Kita perlu sedar sejarah kita agar kita tidak sembrono dalam meneruskan kehidupan kita tanpa mengetahui apa yang berlaku, siapakah musuh sejak awal dahulu untuk kita waspadai. Maka apabila Nabi Adam, bila Nabi Adam sudah pun bertemu ataupun diberikan kalimah taubat, diterima taubatnya, Allah menyatakan qul nahbitu minha jami'a. Sekali lagi Allah menyatakan, kami berfirman, turunlah kamu semua daripada syurga Allah SWT. Minha itu daripadanya itu merujuk kepada syurga. Mengapa diulang balik semula? Kerana ini adalah satu grand design daripada Allah SWT, bahawa ia bukanlah satu hukuman tetapi ia adalah salah satu daripada titik dalam perancangan Allah SWT untuk menjadikan khalifah di atas muka bumi ini. Maka apabila dinyatakan di sini ihbitu, keluarlah ataupun turunlah, itu bermaksud Nabi Adam kena keluar, Hawa kena keluar, dan dalam masa yang sama musuh yang bernama Iblis juga perlu keluar daripada syurga secara keseluruhan. Bila cakap tentang keseluruhan ini penting Ustaz ya, pasal bukan sekadar Nabi Adam saja keluar, yang Hawa tinggal di syurga. Kan kalau terpisah itu terseksa. Satu. Yang keduanya ialah bukan sekadar Iblis yang dikeluarkan, tetapi Nabi Adam dan Hawa, kerana ini adalah sebahagian daripada perancangan sebagai satu pujukan Allah kepada Nabi Adam, semua akan keluar. Bukannya Nabi Adam saja yang bersalah yang kena keluar ataupun hanya Iblis saja, semuanya akan keluar dan masing-masing akan diuji bagaimana untuk menghadapi ujian tersebut. Itu yang membezakan cara untuk berjaya. Dan lebih daripada itu Allah menyatakan fa imma ya'tiyannakum. Perkataan yang amat powerful Ustaz ya. Jika benar-benar datang kepada kamu minni, daripadaku petunjuk, maka siapa yang mengikut petunjuk itu tidak ada ketakutan dan tidak ada kesedihan. Kita kena beri perhatian betul-betul pada perkataan yang dimaklumkan kerana ianya akan berulang banyak kali di dalam Al-Quran. Fa imma ya'tiyannakum, maksudnya ialah bukan sekadar Allah suruh keluar daripada syurga, tetapi ada fa di situ, maksudnya ada satu kesinambungan. Allah tidak tinggalkan kepada manusia, kepada jin untuk turun di muka bumi ini, tetapi diberikan
diberikan hidayah. Allah akan berikan hidayah. Fa itu sebagai satu kesinambungan, grand design, projek ataupun perancangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah menyatakan ya'tiyannakum, kalau kita tengok bahasa Arab Ustaz ni, sebenarnya boleh jadi perkataannya ya'tikum, ya, jika datang kepada kamu hidayah. Tetapi Allah menggunakan perkataan ya'tiyannakum di sini sebagai satu penekanan bahawa ada sahaja masa kita ini dibawakan hidayah. Ada penceramah, ada kawan, ada YouTube, ada WhatsApp yang membawa hidayah-hidayah kepada kita. Tetapi kita kena pastikan ya'tiyannakum itu extra effort, ya, usaha lebih sedikit untuk pastikan apa? Bahawa hidayah itu betul-betul minni daripada Allah Subhanahu Wa Taala, daripada aku, daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada saja Ustaz, ya, kelas agama, ya, ataupun di TikTok dia bawa ayat Al-Quran, ya, tetapi ayat Al-Quran itu sudah dimanipulasikan dan rupa-rupanya mesej yang ada yang disampaikan oleh penceramah itu bukan minni, bukan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi ia datang daripada penceramah untuk memanipulasi, untuk menyokong dia, untuk beli produk dia, macam-macam. Maka pada waktu ini kita kena ingat perkataan ya'tiyannakum itu bukan sekadar datang biasa-biasa, tapi datang dan kemudian kita kena saring apa yang kita dapat itu adalah sesuatu yang benar-benar datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan ianya datang daripada nafsu ataupun idea-idea manusia biasa. Dan ini yang kita perlu jaga. Dan kalau kita jaga betul-betul, ya, seperti tuan-tuan cuba hadir program Quran, kemudian semak balik dengan cikgu lain, tengok kepada tafsir, tengok pada terjemahan, semak lagi dengan cikgu seterusnya, maka semua proses itu adalah cara untuk kita memastikan ya'tiyannakum itu yang datang itu benar-benar daripada Allah. Maka Allah menyatakan siapa yang dapat dan siapa yang ikut, faman tabi'a huda, ya, faman tabi'a hudai, ya, iaitu siapa yang mengikut hidayahku. Ada dua tawaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah tawaran tersebut? Kita berehat sebentar. My Quran Time, Quran, Salat, Infak, insya-Allah. واجعله لنا حجتين يا رب العالمين. واجعله لنا حجتين يا رب العالمين. قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Sadaqallah. Surah Al-Nazim, kita kembali dalam My Quran Time. Sama-sama kita melihat kepada ayat yang ke-38 pada halaman yang ke-7 sebagai satu ayat yang amat-amat indah dan ianya menjadi panduan penting kepada Nabi Adam dan juga kepada Bani Adam, kepada kita semua, bagaimana mensikapi apabila Allah sudah pun menyuruh kepada semua makhluk, Adam,
Hawa dan juga iblis untuk turun di atas muka bumi ini saling bermusuh, tetapi apabila ada panduan, ya, ada panduan dalam ayat 38 ini untuk kita kembali semula ke daerah syurga kita. Tiket itu dapat dengan apa? Fa imma ya'tiyannakum minni, jika datang ya daripadaku dan dipastikan bahawa ianya betul-betul daripada Allah Subhanahu Wa Taala hidayah itu, seperti tuan-tuan ya, cuba pergi ke program, cari ilmu dan kemudian semak betul-betul. Ia bukan sekadar pendapat ustaz ya, tetapi ia adalah daripada sumbernya Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan kita merujuk kepada Quran dan sunnah, cuba kita fahami benar-benar. Faman tabi'a hudai, ya, siapa yang mengikut hidayahku. Allah memberi penekanan kepada hudaya. Di situ maksudnya hidayahku. Sekali lagi, perkataan ku muncul sekali lagi, bukan hidayah kami. Hidayah kami itu mungkin daripada orang-orang tertentu ataupun manipulasi daripada orang-orang yang nak jual barang ataupun nak suruh kita sokong kepada kumpulan dia dan pelbagai perkara motif yang tidak menuju kepada Allah. Kalau kita dah cari betul-betul dan kemudian kita ikut betul-betul, tabi'ah itu maksudnya ikut rapat-rapat kepada apa yang ada dalam Quran dan sunnah ini, ada dua tawaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama, fala khaufun alaihim, ya. Dan yang kedua, walahum yahzanun, iaitu yang pertama, tidak ada ketakutan ke atas mereka dan tidaklah mereka itu bersedih hati. Mengapa dua perkara ini amat mahal, ya? Kerana penyakit psikologi bagi seorang manusia ada dua, Ustaz. Satu ialah perkara ke depan, namanya bimbang, khaufun, dan yang dah lepas namanya adalah hazan. Tetapi dalam ayat ini kalau kita beri perhatian, Allah menggunakan kata nama, ya, kata nama khaufun di sini. Maksudnya bukannya dalam bentuk kata kerja, tetapi untuk yahzanun, untuk sedih, Allah menggunakan kata kerja. Jadi apa bezanya? Mari kita beri perhatian. Fala khaufun alaihim ini iaitu ini adalah ketakutan, dan ketakutan ini sesuatu yang bahaya, Ustaz, ya, sesuatu yang bahaya. Allah nyatakan bahawa ianya adalah sesuatu yang ada dan tetap ada dan ianya sentiasa ada. Bila sentiasa ada itu Allah menggunakan perkataan kata nama, ya, menggunakan isim berbanding dengan menggunakan perkataan kata kerja. Tetapi kata kerja, ya, seperti pemain bola dengan bermain bola. Kalau bermain bola kita kata kerja, kadang-kadang main, kadang-kadang tak main. Tapi pemain bola memang selalu main. Bila bercakap tentang bimbang ini memang sentiasa wujud dalam kehidupan seorang manusia. Tapi sedih, Ustaz, kalau kita ingat ayah saya sudah meninggal, kita jadi sedih. Tapi kalau kita tidak ingat, maka ia tidak menyebabkan kita sedih. Jadi yahzanun ini, sedih dalam diri manusia ini, dia datang dan pergi kerana ia adalah sesuatu yang telah pergi. Tetapi khaufun ini, kita bimbang rezeki kita, bimbang kita ni masuk syurga ke neraka, keluarga saya ni baca Quran ke tidak, faham ke tidak, saya suruh dia untuk solat dia buat ke tidak. Khaufun ini adalah sesuatu yang sentiasa ada di dalam kehidupan. Ini adalah satu sudut. Tetapi lebih daripada itu, fala khaufun alaihim, Allah tidak menggunakan perkataan khaufa, maksudnya tidak menggunakan perkataan khaufa, fala khaufa, tetapi di sini menggunakan perkataan khaufun. Kerana bila bercakap tentang khaufa, ini adalah satu perkara tentang segala-galanya, segala-gala ketakutan, ya. Tetapi bila khaufun ini adalah sebahagian ketakutan. Nak menceritakan bahawa orang yang beriman, yang ikut kepada hidayah Allah ni, ada juga masa dia bimbang, Ustaz. Dia bimbang nanti ke syurga ke neraka, bukannya terus tak ada, ya. Bukannya terus tak ada. Bila baca Quran, bila kita solat, ikut pada hidayah daripada Allah SWT, langsung 100% tidak ada bimbang. Tak ada. Itu penggunaan perkataannya khaufa. Tetapi bila menggunakan perkataan khaufun, maksudnya adalah masa-masanya kita bimbang, it's normal. Ya, itu adalah normal. Apabila dah masuk ke syurga, barulah kita habis segala kebimbangan. Dan lebih daripada itu, Allah menggunakan perkataan fala khaufun alaihim, ke atas mereka, Ustaz, ya. Kalau yahzanun tu tak ada alaihim. Apa bezanya? Allah tidak menggunakan perkataan yakhafun kerana apabila seseorang itu takut, Ustaz. Katakanlah seorang anak kan, dia takut kucing. Dia takut kucing. Itu namanya yakhafun. Tetapi kalau katakan seorang anak, dia nampak tiba-tiba ada ular kecil kan masuk dalam rumah, pada waktu itu dia rasa, wah, cantiknya. Kan? Dan anak itu pun dia ambil, dia ingatkan macam pergi kedai RM2 yang ular yang mainan tu. Sekali dia pegang, dan dia tengok, wah, cantik dia. Mak dia tengok, ya, mak dia pergi, kamu, kan. Dan dia ambil ular tersebut lah, kalau maknya berani kan. Dia ambil dan dia pergi libasnya ular tu, keluarkan ular. Ini mak pemberani ini. Kerana apa? Kerana sebenarnya anak itu tidak takut. Anak itu tidak takut, tetapi sebenarnya ada ketakutan atas
atas si anak itu. Itu istilahnya fala khaufun alaihim. Dalamnya ada ketakutan. Sepatutnya anak takut, tetapi anak tu tak perasan, maka dinyatakan di situ bahawa ketakutan atas anak tersebut. Dalam hidup kita Ustaz, ada benda yang kita tak perasan perkara itu bahaya, tetapi sebenarnya benda itu tetap bahaya. Contohnya api neraka, ia adalah satu bahaya. Contohnya kalau katakan ada kemalangan, ia adalah bahaya, tetapi kerana kita tidak sedar, tak pakai tali pinggang, keledar dan sebagainya, pada waktu itu kita tidak bersifat takut, tetapi ada ketakutan ke atas kita yang boleh berlaku kalau berlakunya kemalangan, apatah lagi kalau diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apabila kita ini benar-benar didatangi oleh hidayah daripada Allah, kita ikut betul-betul dan kemudian kita amalkan dalam hidup kita seharian. Yang pertama ialah kita ini akan dijaga daripada bahaya-bahaya ke atas kita yang kita tak perasan. Bukan sekadar kita bimbang, tetapi apa yang perlu dibimbangi yang kita tak perasan pun Allah jaga. Yang keduanya, walahum yahzanun, mereka itu tidak sedih apa perkara yang tidak dibuat, ada kesilapan ataupun mungkin orang-orang yang disayangi pergi dalam hidup. Kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita tidak akan sedih pada perkara yang bersifat manusiawi pada makhluk, tetapi kita akan benar-benar sedih hanya perkara yang menjauhkan kita daripada Allah. Bersedih pada perkara berbaloi kan, sedih ikan mas mati Ustaz kan, ataupun kucing mati, dia taklah amat berbaloi berbanding kita sedih kalau kita tidak beramal, tidak membuat kebaikan yang cukup untuk menyiapkan diri menghadapi Allah Subhanahu Wa Taala. Membawa pada perkataan pilihan kita pada hari ini, kita saksikan, iaitu qul nahbitu minha. Ya, perkataan yang kita ingin beri fokus ialah habata, iaitu turun. 8 kali disebut di dalam Al-Quran, dalam surah Al-A'raf, dalam surah Hud, dalam surah Taha, dan kebanyakannya itu adalah cerita tentang Nabi Adam Ustaz ya. Dalam kisah surah Taha, dalam surah Al-A'raf, nak ceritanya ialah turunnya kita di atas muka bumi ini adalah grand design daripada Allah SWT, bukan punishment, bukannya satu hukuman, dan bukan kerana Nabi Adam dah turun, kita ni turun juga kerana kita ada dosa menyebabkan kita perlukan penyelamat Nabi Isa sebagai savior. Itu adalah kefahaman orang-orang Kristian, tetapi kita sebenarnya turun lahir ini semuanya fitrah. Ya, ia adalah sebahagian daripada grand design Allah. Yang penting bila kita turun ini, berada di muka bumi ini, nak kembali ke syurga, Allah siapkan tiket. Siapa beli tiket tersebut, insya-Allah dengan rahmat Allah berjaya ke syurga, iaitu tiketnya bila datang hidayah, ikut elok-elok, maka insya-Allah fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Mari sama-sama kita baca ayat yang ke-39. Apakah kontra kepada orang yang tidak mengikut hidayah, bersama Ustaz Tirmizi. Baik, alhamdulillah, kita baca pada ayat 39. Apakah Ustaz kontra pada orang yang tak ikut tidak hidayah, mengikut hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat ini mudah-mudahan menginsafkan kita. Kita bimbang dalam banyak-banyak kita hidup di dunia ini. Kita bimbang kesalahan yang kita buat yang menyebabkan kita kufur dan sebagainya. Mudah-mudahan kita dijauhkan, Allah Taala kekalkan kita dalam iman yang jitu, yang sempurna, sehinggalah kita bertemu Allah Subhanahu Wa Taala. Kita baca ayat 39. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Sadaqallah. Bagi orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Jadi ini adalah kontra kepada ayat yang ke-38 ya, bagi mereka yang kufur, yang tidak bersyukur dengan hadiah paling besar yang Allah beri, namanya adalah hidayah. Itu hadiah paling besar ya, bukannya makan besar maksudnya, kereta besar, rumah besar, bukan. Hadiah yang paling besar yang Allah nyatakan pada ayat 38 itu adalah tiket untuk ke syurga, namanya adalah hidayah daripada Allah
dan kalau kita ikut insya-Allah berjaya. Itu yang pertama. Dan kemudian yang kedua adalah wakadzabu, mereka yang ada yang mendustakan. Sudah pun kita belajar pada ayat 6 hingga 7 surah Al-Baqarah orang yang kafir, dan pada ayat yang ke-8 hingga 20 itu sifat orang yang mendustakan ayat-ayat ataupun dia dapat hadiah ustaznya, dia pergi campaknya ke dalam tong sampah, maka orang begini ashabun nar. Kita berehat sebentar. Quran time, Quran solat infak insya-Allah. واجعله لنا حجتين يا رب العالمين. منه ما جهينا وارزقنا تلاوته. واجعله لنا حجتين يا رب العالمين. فيا رب بالقرآن اشرح صدورنا. فيا رب بالقرآن يسر أمورنا. فيا ربي بالقرآن اشرح صدورنا. فيا ربي بالقرآن يسر أمورنا. Allahumma amin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala melapangkan dada kita semua, mempermudahkan segala urusan kita dunia dan hari akhirat, dan mengumpulkan kita di hari akhirat dalam kebaikan bersama. Allahumma amin. Terima kasih kepada semua penonton-penonton terus setia dalam My Quran Time 2.0, dan alhamdulillah kita dihadiri kunjungan daripada Rumah Ngaji Negeri Johor, iaitulah Rumah Ngaji Pondok Ilmu Taman Perling Johor, Darul Ta'zim. Alhamdulillah. Terima kasih semua. Ceria-ceria semua wajah-wajah. Ambil gambar banyak sikitlah. Abang cameraman kita. Untuk orang Johor. Alhamdulillah sama-sama dapat kita bertemu dengan Al-Quran insya-Allah. Baik, kita masuk segmen ulang kaji tajwid dan juga hafalan ayat-ayat yang kita pilih untuk menghafaz ayat Al-Quran Karim. Kita lihat slide kita yang pertama pada ayat 39 menjelaskan huruf sad pada kalimah ashabun nar. Ulaika ashabun nar, huruf sad. Huruf sad ni huruf yang dekat dengan huruf sin. Angin dia sama je. Tempat keluar ataupun tempat lahir dia sama sahaja. Iaitu hujung lidah kita menekan di belakang gigi bawah. Kalau sin, sa, as, itu sin. Kalau sa, as. Okey. Hujung lidah tempat yang sama, menekannya di belakang gigi bawah, antara dua gigi atas dan bawah ini. Kemudian hujung lidah ini menekan belakangnya. Betul, keluarlah angin tu. Dan huruf sad sudah pastilah dia beza antara sad dengan sin ni ialah pada sifat tebal dia. Okey. Kalau tak ada tebal tu samalah. Kan?
sa sama. Tapi bila sin, sa, so ditebal. Als. Cuba sebut als. Als. Kalau kita sebut as itu sin. Biar dia beza sikit. Sikit je. As dengan als. Tapi jangan hamzahnya pula ditebalkan kan. Os. Oh tak boleh minhatu. Os pula tak boleh os pula kan. Tak boleh ulaika osha. Oh osha. Tak boleh osha. Ulaika asha. Yang tebal hanya sa seorang aja yang mati tu. Satu sa je yang mati. Ulaika ashabun nar. 1 2 mula. Itu dia. Itu yang pertama. Okey, mudah-mudahan Allah Taala selamatkan kita daripada penghuni neraka. Ayatnya bermaksud ulaika ashabun nar, mereka itulah ashabun nar, penghuni neraka. Slide kita yang kedua. Kita lihat pada hukum izhar syafawi. Menjelaskan izhar syafawi pada kalimah hum fiha khalidun. Hum fiha, mim mati bertemu dengan fa. Izhar syafawi nak kenal macam mana mim mati bertemu dengan selain daripada huruf ba dan mim. Nasib baik ada orang Johor jawab kan. Jadi izhar syafawi macam mana? Mim mati bertemu dengan selain daripada ba dan mim. Maka itu adalah izhar syafawi. Yang banyak-banyak huruf ada 29 huruf. Okey? Tolak ba dan mim Ba kalau sebab mim temu dengan ba jadi ikhfa syafawi. Kalau mim temu dengan mim jadi idgham. Jadi kalau mim bertemu dengan selain daripada ba dan mim, maka berlakulah hukum izhar syafawi. Dan contoh ayat kita ini mim bertemu dengan apa? Bertemu huruf fa. Maka kena baca dengan izhar. Izhar tu apa? Menjelaskan. Izhar tu apa? Menzahirkan. Menzahirkan apa? Menzahirkan, menjelaskan mim mati itulah. Dengan cara merapatkan bibir mim ketika mati. Hum. Tu masuk izhar. Kalau kita buat hum, tu tak panggil izhar. Dia macam ikhfa pula. Macam menyembunyikan. Itu tak boleh sembunyi. Izharkan, jelaskan mim mati dengan kita merapatkan mati mim tu bibir kita. Dan tanpa dengunglah, tanpa dipanjangkan dengan hum, terus ambil fa. Hum fiha. Sebut 1 2 mula. Hum fiha. Ayuh begitu. Tapi biar jelas, jangan dah mati pergi hidup balik. Homa pula. Homa fi homa. Jangan homa. Itu kesalahan yang kadang-kadang tak sedar. Tak sedar kita buat. Kita elakkan kesalahan tu. Hum fiha khalidun. Hukumnya izhar syafawi. Syafawi itu menunjuk kepada mulut kita lah. Bibir kita lah. Hum. Okey. Jom kita masuk sesi hafalan kita. Tetap pada ayat yang sama 39. Ustaz Fah dah terang ada sikit tadabbur ringkas tadi kan. Wallazina kafaru. Cuba sebut wallazina kafaru. Wa kadzabu biayatina. Ulaika ashabun nar. Hum fiha khalidun. Kan? Ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Hum fiha khalidun banyak kali dah jumpa dalam Quran kan? Kan? Bab syurga pun disebut hum fiha khalidun juga. Kekal mereka dalamnya selama-lamanya. Neraka bagi orang yang kafir ingkar hum fiha khalidun juga, kekal selama-lamanya. Jadi perkataan hum fiha khalidun tak susah. Senang ke susah nak hafal? Senang, selalu dengar, selalu baca. Hari ni kena hafal pula. Maka jadi mudah insya-Allah. Kacang aja insya-Allah. Kata orang Johor. Okey. وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا 1 2 mula. وَالَّذِينَ
والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون Okay. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون Walladzina kafaru, orang-orang yang kufur. Wa kadzabu bi ayatina, dusta, kadzabuan, dusta pada ayat-ayat kami. Mereka itu ashabun nar, ulaika ashabun nar, hum fiha khalidun. Okey, tutup mushaf. Okey, tak aci buka. Okey, siapa buka kamera pergi kat dia. Okey. Okey, saya baca dulu, lepas tu semua baca sendiri ya. Satu dah. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون Okey, wallazina kafaru wa kadzabu bi ayatina. 1 2 mula, 3 kali ya. 1 2 mula. Masya Allah. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma amin. Kita berehat seketika. Kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana. واجعله لنا حجتين يا رب العالمين. واجعله لنا حجتين يا رب العالمين. Kembali kita dalam My Quran Time pada hari ini untuk kita melihat kepada ayat yang ke-38 hingga 40 dan sebentar tadi sudah pun kita menghafal kepada ayat yang ke-39 iaitu yang bermaksud dan mereka yang tidak bersyukur ya, tidak menghargai dan juga menafikan, mendustakan hadiah terbesar daripada Allah iaitu hidayah. Ini adalah tiket untuk kembali ke syurga dan dalam masa yang sama ia mempunyai 2 tawaran.
iaitu tidak ada kebimbangan dan tidak ada kesedihan. Dua perkara ini adalah penyakit psikologi, istilahnya membawa kepada mental health, kesihatan mental, di mana apabila seseorang itu mendapat hadiah fala khaufun alaihim wala hum yahzanun, maka di dunia ini tidak stres, ya, tidak mudah stres, dan apatah lagi bila sampai di akhirat. Tetapi bagi mereka yang tidak mendapat hadiah ini, ulaika ashabun nar, mereka itu adalah ahli neraka yang penuh dengan stres, ya, penuh dengan kebimbangan, berapa lama lagi akan diazab, dan amat sedih dengan segala peluang Allah berikan di dunia, saya tidak manfaatkan, saya diberikan hidayah, diberi hidayah untuk berbuat kebaikan, tapi saya tidak gunakan masa saya 60-70 tahun untuk saya isi dengan perkara yang terbaik. Maka Allah nyatakan hum fiha khalidun, maksudnya ini adalah stress level ataupun penyakit azab yang kekal, dan ini adalah ancaman daripada Allah dan juga tawaran daripada Allah. Tawaran dan ancaman diberikan sebelah-sebelah. Untuk apa? Untuk kita sebagai individu, ya, sebagai satu individu perlu memilih perkara ini. Dan lebih daripada itu, kalau dalam hidup kita, Ustaz, ya, kadang-kadang kita ada sedih juga, ada bimbang. Tetapi bila kita ada hidayah, kebimbangan dan kesedihan di peringkat horizontal, kita sesama makhluk kerana kita sedih kerana kucing meninggal, ya, ataupun ikan mas mati, Ustaz, ya, ataupun mungkin sedih dengan kepergian orang-orang yang kita sayang. Tetapi bila ada hidayah itu, kita cepat-cepat kembali kepada Allah. Sebabnya pada zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, bila ada orang sakit, Ustaz, ya, bagi setengah orang yang sakit dia akan sedih. Tetapi Nabi balas dengan apa? La ba's, kan, itu bahasanya, kan, la ba's, tahur istilahnya. La ba's itu maksudnya adalah tidak ada masalah. Sepatutnya bila orang tengah sakit, kita cakaplah, oh kesian kamu ni, kan, ya, kamu ni sakit, saya memang kesianlah, lebih kurang begitu, kan. Tetapi Nabi balas dengan apa? La ba's, no problem, kan. Kalau nak terjemahkan dalam bahasa Inggeris, tak ada masalah. Kerana apa? Tahur, iaitu kamu ini dibersihkan segala dosa-dosa kamu, lagi panjang kamu sakit, sebenarnya Allah bersihkan dosa-dosa yang ada, dan bila sampai di akhirat nanti sudah selesai, tidak perlu dibersihkan dengan azab daripada Allah SWT. Itu cara fikir yang dibawakan oleh hidayah Allah. Kita lihat secara horizontal, mendata, kita rasa bermasalah, sedih, bimbang, tapi cepat-cepat kita kembali kepada Allah, maka pada waktu itu sakit pun ia menjadi sebagai satu yang tidak membawa masalah, la ba's, tahur, sebagaimana yang dinyatakan oleh Nabi kepada para sahabat, kerana ia menyucikan segala kekurangan yang kita ada. Itu adalah bagaimana kisah Nabi Adam secara psikologi. Bagaimana pula kaedah apabila orang-orang yang diberi hidayah secara sosiologi, maksudnya secara sosial, lebih daripada satu orang. Kita baca ayat 40 sebagai ayat permulaan sosiologi menerima hidayah bersama Ustaz Tirmizi. Baik, alhamdulillah, terima kasih Fadil Fazrul. Penonton-penonton, seterusnya kita berpindah pada ayat yang ke-40. Ustaz Fazal ada panggilan pula, wahai Bani Israel. Banyak cerita Bani Israel ni. Bukan saja-saja cerita-cerita lama-lama yang Allah Subhanahu Wa Taala muatkan dalam Quran. Bila Allah yang pilih dalam banyak-banyak kisah, pasti ada tersemat di situ pengajaran-pengajaran hikmah untuk sama-sama kita belajar. Dahulu seperti biasa kita baca ayat 40. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya Bani Israil, اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ayat yang ke-40. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu dan penuhilah janjimu kepadaku, nescaya aku penuhi janjiku kepadamu, dan takutlah hanya kepadaku, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah panggilan Allah kepada kaum ataupun satu kumpulan, lebih daripada satu orang yang diberikan hidayah.
Kalau Nabi Adam itu diberikan hidayah bila turun secara individu, ya, Allah menyatakan pada ayat yang ke-38, faman tabi'a, itu dalam bentuk kata single Ustaz, ya, singular ataupun mufrad. Maksudnya mengikut hidayah ini adalah keunikan jalan masing-masing. Kita tak boleh bergantung pada orang sebelah walaupun datang dari Johor sama-sama satu bas, ya, tetapi hidayah yang dapat daripada program pada hari ini masing-masing, ya. Tabi'ah itu seorang demi seorang. Kalau ikut, ada orang sebelah tu dia ikut begini, ada orang ikut begini, maka masing-masing akan mendapat habuan ataupun manfaat yang tersendiri. Dia tak sama, ya. Tetapi bila kita mula dengan ayat 40 ini, diskusi bagaimana kita nak menjaga hidayah di peringkat satu kumpulan, ya. Kerana kumpulan dia mempunyai dinamik keterkaitan yang tersendiri. Maka perkara pertama yang perlu dibuat oleh satu kumpulan yang menerima hidayah, ya, seruan Allah kepada Bani Israel, iaitu uzkuru ni'matiyallati an'amtu alaikum. Yang pertama adalah ingatkan, ya, kepada nikmat-nikmat yang telah aku berikan kepada kamu semua. Jadi dalam satu masyarakat, dalam satu kumpulan, kita jangan cakap, panas betul lah contohnya kan, ataupun nak komplain saja. Tetapi dalam satu kumpulan, sila ingat nikmat-nikmat yang Allah beri. Itu akan memberi kesan kepada cara fikir hidayah yang benar. Kerana kalau katakan melihat kepada Bani Israel sejarahnya Ustaznya ditekan apabila berada di Mesir. Bila ditekan, orang yang selalu ditekan, dia mempunyai mindset apa? Ingat pada perkara-perkara masalah. Kita ni panas, kita ni dibayar gaji rendah, kita ni ditekan oleh Firaun ni. Itu sahaja perbualan mereka, dan itu akan menyebabkan hidayah makin lama makin kendur, makin susah untuk diperoleh. Tetapi bila kita selalu bercakap perkara-perkara kebaikan, ya, kita bersyukur kita dapat dengar Al-Quran, kita dapat naik bas, kita dapat makan, semua itu akan membina satu situasi yang positif. Dan situasi yang positif itu adalah antara sifat-sifat ahli syurga. Sebagaimana kita sudah belajar pada ayat yang ke-25 sebelum ini, wabashshiril ladina amanu wa amilus solihat. Berikan kabar gembira, berikan kabar semangat kepada rakan-rakan yang ada, orang yang beriman yang nak beramal soleh, maka orang-orang ini akan mendapat syurga suatu hari nanti. Jadi ini adalah perkara pertama, uzkuru ni'matiyallati an'amtu alaikum. Dan selepas dah ingat nikmat ini datang daripada siapa? Daripada Allah, maka tunaikan janji. Pasal Allah dah bagi, maka kita kena tunaikan apa janji kita kepada Allah. Nescaya Allah kata apa? Allah akan menunaikan lagi janji-janji yang Allah berikan kepada Bani Israel Ustaznya. Kemenangan, ya. Antara nikmat yang diberikan kepada Bani Israel ini, mereka ni selamat daripada Firaun, ya. Nabi Musa dihantar dan akhirnya mereka dikeluarkan daripada Mesir. Kemudian bila mereka berjalan tu ada awan. Kemudian mereka diberikan manna was salwa, makanan daripada langit. Mereka diberikan air ketika haus. Macam-macam nikmat. Tetapi apakah yang berlaku kepada mereka? Ini kisah yang kita ingin perhatikan, kerana di hujung ayat 40 itu Allah kata wa iyya farhabun, iaitu sila takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dah diberi nikmat, ya, bukan kita rasa wah saya deserve, saya berhak mendapat, tapi saya perlu berhati-hati. Kalau tidak disyukuri, tak diingati dan tidak tunaikan janji, Allah boleh tarik nikmat Bani Israel. Dan juga pelajaran untuk kita, umat yang diberi iman dengan Al-Quran, Allah boleh tarik nikmat yang ada dan Allah akan jauhkan kita daripada janji kebaikan kemenangan. Membawa kepada resolusi kita pada hari ini, kita saksikan, hindari ketakutan dan kesedihan yang boleh mengundang kegelisahan. Yang kedua, sentiasa bersama sahabat yang membimbing jalan ke syurga. Dan yang ketiga, tidak langgar perintah Allah agar selamat di akhirat. Kita berdoa Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Ya Allah, Tuhan kami, kurniakan kepada kami kekuatan, ya Allah, untuk terus kami istiqamah mengikut jalan yang benar, ya Allah. Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, Tuhan kami, jauhkanlah kami daripada munafik, daripada sifat kekufuran, ya Allah. Kekalkanlah kami di atas nikmat iman dan Islam, ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah kami daripada api neraka, ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah kami daripada kepanasan api neraka-Mu, ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, berikanlah kepada kami ibrah kebaikan, ya Allah, setiap ayat yang kami baca daripada ayat-ayat-Mu ini, ya Allah, untuk kami sematkan dalam hati sanubari kami, ya Allah, untuk kami amalkan dalam kehidupan seharian kami, ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Amin amin ya rabbal alamin. Moga-moga kita terus mengikut rapat-rapat hidayah daripada Allah dan terus saya menyeru pada tuan-tuan untuk bersama dalam tabung gerakan Al-Quran sebagai satu platform kita menghubungi nombor yang tertera, sama ada tuan-tuan ingin menyumbang ataupun menyumbang idea ataupun jaringan bagaimana kita boleh mempelbagaikan, memajukan lagi penyampaian Al-Quran dan terus disebarkan ke seluruh alam, ya, pelbagai pelosok dengan idea pelbagai, kerana kita yakin bahawa surah ataupun Al-Quran ini adalah satu kebenaran mutlak yang perlu diperjuangkan dan kita perlu berbangga terus ianya dimartabatkan di mana jua. Dan kita bertemu lagi dalam My Quran Time, Quran, Salat, Infak, insya-Allah. آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا هجتين